الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang tidak terhingga itu engkau ragu-ragukan wahai manusia? Al-Quran ini adalah pemberi amaran di antara jenis-jenis amaran yang telah lalu. Telah hampir masa datangnya saat yang dekat itu, yakni hari kiamat. Tidak ada sesiapa pun selain Allah yang dapat menahan atau menghapuskan huru-hara hari kiamat itu. Maka patutkah kamu merasa hairan terhadap keterangan-keterangan Al-Quran ini sehingga kamu mengingkarinya? Serta kamu tertawa mengejek-ngejeknya. Dan kamu tidak mahu menangis menyesali kesalahan kamu. Serta takutkan balasan buruk yang akan menimpa kamu. Dan kamu adalah orang-orang yang sombong angkuh. Lagi yang melalaikan kewajiban. Oleh yang demikian, hendaklah kamu sujud kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran itu. Dan beribadatlah kamu kepadanya dengan sepenuh-penuh tauhid. Kita berada pada ayat terakhir Surah An-Najmi. Surah yang ke-53 pada juzuk yang ke-27. Bermula ayat yang ke-55 sehingga ayat 62. Ayat yang diakhiri dengan sujud As-Sajdah atau dipanggil juga sujud tilawah. Itu pada ayat fasjudu lillahi wa'budu. Maka sembahlah Allah. Sujudlah kepada Allah dan beribadat kepadanya. Dalam ayat-ayat yang kita bacakan ini, Allah Ta'ala menyuruh manusia supaya mengambil pengajaran daripada Al-Quran dan mengambil pengajaran daripada perutusan Nabi Muhammad SAW. Serta Allah memberi amaran tentang huru-hara kejadian hari kiamat yang amat menakutkan, yang sepatutnya manusia memikirkan keadaan hari tersebut. Hari yang paling dahsyat. Hari yang mana didedahkan segala kecuaian mereka, dosa mereka, segala kejahatan mereka. Hari yang tiada penguasa melainkan Allah.
Hari yang tiada tempat perlindungan melainkan kepada Allah. Hari yang mana manusia terputus segala hubungan sesama mereka. Tiada pertolongan, tiada nasab dan keturunan, tiada bermanfaat harta benda anak pinak dan sebarang hubungan-hubungan sesama mereka. Kan ia milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila Allah Taala menyatakan, "Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara." Wahai manusia yang suka mendustakan perintah Allah. Apakah perkara yang menjadikan kamu syak dan ragu-ragu? Dan apakah perkara yang kamu dustakan sesudah kamu melihat pelbagai nikmat-nikmat yang Allah sediakan kepada kamu dengan segala ciptaan dan kejadian, langit dan bumi, bahkan pada batang tubuh kamu sendiri, dan nikmat-nikmat yang lain yang diambil manfaat oleh kamu. Yang kamu mengetahui dan mengerti, nikmat ini bukannya datang daripada berhala yang kamu sembah, ataupun orang yang kamu sekutukan, atau mana-mana sekutu kamu. Kamu mengetahui dan kamu mengakui serta mengiktiraf bahawa yang menciptakannya ialah Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nikmat yang mana daripada Allah yang kamu cuba dustakan? Dan Allah Ta'ala menyebut antara nikmat yang terbesar yang Allah beri kepada manusia, kerana ia bersifat abadi dan kekal, itu nikmat Al-Quran. Hadza nadhirum minan nuzuril ula. Inilah Al-Quran ataupun Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebenar-benar memberi amaran dan peringatan kepada kamu. Sebagaimana telah datang peringatan dan amaran dan wahyu yang telah diturunkan sebelum ini. Semua para Nabi dan Rasul yang diutuskan, mereka memberi peringatan tentang hari kiamat. Semua. Dahsyatnya hari kiamat. Bukan dahsyat kemiskinan. Bukan dahsyat tak ada makanan. Bukan dahsyatnya bila tak dapat pekerjaan. Yang dahsyat ialah hari kiamat kelak. Kerana ia bersifat abadi. Maka ini Al-Quran mengulangi amaran-amaran yang dibawa oleh wahyu yang terdahulu. Termasuk kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur. Termasuk suhuf-suhuf. Suhuf Nabi Allah Idris. Suhuf Nabi Allah Ibrahim. Suhuf Nabi Allah Nuh. Suhuf Nabi Allah Musa. Yang kesemuanya mengingatkan dan memberi amaran. Bila sesuatu amaran itu diulang-ulang dengan semua wahyu yang diturunkan. Kalau suatu amaran itu diulang-ulang melalui lidah Rasul-Rasul yang diutuskan, menunjukkan inilah ketakutan sebenar yang patut kamu takut. Yang patut kita takut dalam hidup apa dia? Semua benda yang kita takut dalam hidup, semuanya bersifat sementara. Semua yang kita takut atas dunia, semuanya ini khabar dia rupanya. Tetapi ketakutan sebenar, yang khabarnya lebih dahsyat, yang keadaannya rupanya lebih dahsyat daripada khabar, ialah hari kiamat. Hari di mana semua manusia cemas dan takut, termasuk Nabi dan Rasul. Orang yang baik pun takut, sementara orang jahat. Orang baik pun takut. Walau orang baik ini sudah dijanjikan dengan kebaikan-kebaikan, namun mereka juga merasa bimbang. Kerana itu Nabi SAW, bila dia membawa amaran, memberi peringatan, amaran yang Rasulullah berikan itu bukanlah amaran yang pertama atau julung-julung kali. Sebab itu disebut dalam ayat yang lain, Qul ma kuntu bid'am minar rusul. Katakanlah wahai Muhammad kepada semua orang kafir, aku bukanlah yang pertama bawa amaran ini. Aku bukan yang pertama bawa benda ni. Kamu kata peliknya, tiba-tiba beritahu nanti mati hidup balik. Pelik. Nanti dah jadi tulang belulang, dah jadi debu dan tanah, hancur tulang, hidup balik. Pelik. Mana ada orang cakap sebelum ni? Siapa kata tak ada cakap? Semua Rasul-Rasul cakap. Semua Rasul-Rasul, semua wahyu bercerita tentang kiamat. Bercerita tentang kedahsyatan, memberi amaran. Sebab itu Allah kata kepada Nabi SAW, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, ma kuntu bid'am minar rusul. Aku bukanlah Rasul pertama cerita bab ni. Semua Nabi-Nabi dan Rasul mencerita hal ini. Bahkan ada dua perkara yang menjadi amaran yang diceritakan oleh semua Nabi-Nabi dan Rasul. Yang pertama tentang keluarnya Dajjal. Dan yang kedua tentang huru hari kiamat.
Kata Nabi SAW, tidak ada Rasul yang diutuskan, melainkan dia akan memberi amaran kepada kaumnya tentang Dajjal. Dajjal merupakan tanda-tanda besar kiamat. Kerana ia adalah satu godaan paling besar dalam sejarah manusia. Sejarah kekufuran. Artinya kalau godaan iblis dan syaitan dah besar, tapi ada satu lagi godaan paling besar yang para Nabi beri amaran, iaitu Dajjal. Dia akan turun membawa fitnah yang besar, yang menjadikan ramai pengikut-pengikut yang mengikuti Dajjal, melainkan orang beriman yang Allah Ta'ala pelihara. Dajjal dia menjaga ekonomi. Makan, minum, semua ada di tangan dia. Dan mana-mana tempat, mana-mana orang, mana-mana negara yang menolaknya, maka dijadikan berlakunya kemarau yang dahsyat, sehingga kering seluruh tanaman. Mana-mana yang mengikutinya, maka diberikan kesenangan, kekayaan, kekenyangan. Maka ini fitnah besar. Sedangkan telah tertulis di dahi Dajjal itu kalimah kafara, yang kafir, kufur. Tetapi manusia tetap tak nampak tu. Sedangkan kata Nabi SAW, ia dibaca oleh orang yang boleh membaca dan orang yang tak boleh baca. Dia punya jelas kalimah kafir atas dahi dia. Orang yang boleh baca memang boleh baca, tak boleh baca pun boleh baca. Kerana benda tu jelas. Umpama kita tengok signboard. Dah biasa signboard tu, walaupun orang tu tak kerti baca, tahu ini signboard Selcom misalnya, dia tahu. Nampak tu Selcom, walau tak kerti baca. Kerana signboard tu popular sangat. Begitu popularnya tulisan di dahi Dajjal. Tapi manusia tetap ikut. Yang kedua yang diberi amaran oleh Rasul ialah kiamat. Semenjak zaman Nabi Adam AS, sehinggalah kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa, semua bercakap tentang kiamat. Sehingga Nabi SAW bercakap tentang kiamat secara sempurna dengan tanda-tanda. Tanda kecil, tanda besar. Yang Nabi-Nabi lain dia bercakap secara umum tentang ketakutan hari kiamat, tanpa menyebut tanda-tanda yang jelas. Baginda SAW menyebut tanda-tanda yang begitu jelas. Dan hampir kita lihat semuanya, melainkan tinggal lagi tanda besar. Hampir kita lihat. Hatta perutusan Nabi, kata Rasul, bu'ithtu ana was-sa'atu hakadha, aku dibangkitkan sedangkan kiamat berhampiran denganku, dekat. Sebab itu kata Nabi SAW, ana nadhirul uryan, akulah pemberi peringatan yang sebenar. Tentang perkataan uryan, memberi maksud yang segera memberi amaran tanpa bertangguh dan bertempoh. Seumpama bila seorang tadi, dia nak beritahu cepat hal, dia tak sempat pakai baju, dia pun keluar nak beritahu ni. Penting sangat, tak dam. Dia panggil urian. Urian terjemahan Melayu telanjang. Maksudnya beritahu berita tu segera, aku tak tangguh. Tak ada cakap, beritahu esok tak apa, lusa tak apa. Tak ada. Rasulullah SAW tak tangguh. Nabi beritahu cepat. Kerana bahaya benda ni. Kiamat. Walau tidak berlaku zaman Nabi SAW. Tidak berlaku zaman kita. Dek bahayanya dia beri peringatan seolah-olah dia akan berlaku esok. Atau lebih hampir pada itu. Kan itu Allah sebut dalam Al-Quran. Innahum yarawnahu ba'ida. Wa narahu qariba. Mereka melihat kiamat itu jauh. Bukan jauh. Juga bermaksud macam tak jadi. Tetapi kami melihatnya. Ia adalah dekat. Maksudnya amaran kami yang dahsyat ini pasti akan berlaku dengan tempoh yang dekat. Kerana manusia, kita tak payah tengok kiamat lah. Kita cerita dalam pengalaman hidup kita. Kalau cikgu ni diberitahu SPM, lagi 200 hari. Cikgu lambat lagi. Yalah lambat, tapi dia penting ni. Dekat dah ni sebenarnya 200 hari pun. Berjalan celik. Dah esok dah SPM. Pengalaman kita dalam perjalanan hidup. Barulah kita pun terkejar-kejar untuk bersedia. Cerita kiamat sama. Oh, nampak macam jauh. Bila ia berlaku, maka tak ada orang sempat bersiap sedia. Dek dahsyat hari kiamat. Macam matilah. Kita cerita mati lambat lagi. Ustaz, saya umur 63 pun mati. Kita baru umur 40 contoh. Tapi bila mana datang kematian, rasa sekejapnya waktu itu, sehingga kita masih minta tempoh walau sekejap. Walau Allah dah beri lama lah. Atau orang umur 80 pun bila datang mati, dia rasa sekejapnya mati. Kenapa tak panjang lagi umur? Dahsyat. Itu mati. Hanya tengok satu malaikat. Namanya malaikat pencabut nyawa Israel.
Ini kiamat. Kiamat ni tuan-tuan dengan malaikat-malaikat sekali habis. Malaikat-malaikat pun binasa. Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan, semuanya akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya tinggal Allah. Habis binasa, malaikat-malaikat pun binasa sekali. Lepas tu malaikat juga gerung tentang berlakunya kiamat. Kerana mereka juga menjadi subjek untuk dibinasakan oleh Allah. Semua. Bayangkan matahari pun binasa. Bayangkan semua gunung ganang binasa. Bayangkan langit-langit berkeping jatuh. Bintang-bintang bertebarang jatuh. Bayangkan kedahsyatan dia. Bagaimana mungkin Nabi-Nabi nak beritahu lambat? Kena beritahu awal benda ni. Sebab itu kata Nabi SAW, Anan nadhirun uryan. Akulah pemberi peringatan yang paling segera. Tak tangguh-tangguh. Kemudian kata Allah Ta'ala, Azifatil azifah. Sungguh hampir hari kiamat. Sungguh hampir. Perkataan azifah. Atau azifatil azifah. Ay qarubat wadanat sa'ah. Al-mausufa bil qurb. Sungguh hampir kiamat kata Allah. Azifatil azifah. Hampir sungguh kiamat. Contoh umpamanya kalau kita iqamah solat. Qad qamatis salah. Sungguh hampir waktu mendirikan solat. Hampir. Ni biasa kalau orang mengaji bahasa Arab, fi'il madhi ni dah habis, dah berlaku. Qad qamatis salah, dah ditunaikan solat. Tapi fi'il madhi juga bila dimasukkan perkataan dipanggil takkid dia, qad qamatis, menunjukkan pasti akan berdirinya solat. Qad qamatis, akan berdirinya solat ni. Artinya kita memang dalam persiapan berdiri nak solat. Tak ada tangguh dah berdiri. Waktu bila iqamah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Telah didirikan solat, telah didirikan solat. Maknanya secara pasti kita tak nak buat lain melainkan solat. Sebab kita dah berdiri tegak ni, tak ada kelain dah kita. Begitu bila Allah menyebut azifatil azifah, maknanya pasti kiamat. Tak ada benda lain dah yang kita akan berfikir melainkan kiamat. Contoh kita ambil contoh. Kalau seorang tu kena penyakit kanser, apakah dia fikir benda lain? Melainkan dia akan fikir kanser yang akan menamatkan usia dia. Padahal doktor kata awak ni kanser stage 1, stage 2. Tapi setiap hari duk fikir benda tu. Hari ni ada kanser, mungkin mati. Kenapa? Kerana dia nampak dahsyat ni kanser tu. Kalau sebut satu penyakit, yang kita tahu penyakit ni biasa tak lama lah orang. Bila dia kena je, dia mula terfikir dia akan mati dekat. Dia mungkin dah wasiat, mungkin dah ingat benda tu. Kita pun tengok dia tak lama saat ada kanser ni. Tak lama dia ni. Dah naik stage 4 ni. Doktor kata sebulan 2. Tentang demikian kiamat lebih hebat pada kanser. Untuk kita fikirkan. Untuk orang beriman fikir. Kiamat tu dah hampir dekat. Supaya kita berfikir apa amalan kita. Apa persiapan kita. Pada hari kita terputus daripada segala pertolongan manusia. Dan ayat yang lain Allah mengingatkan. Iqtarabatis sa'ah. Kiamat sudah hampir. Dan ayat yang lain Allah menyebut. Waqa'atil waqi'ah. Atau idha waqa'atil waqi'ah. Sesungguhnya telah berlakulah kiamat. Dan ayat yang lain Allah berfirman. Iqtaraba linnasi hisabuhum. Sudah hampir waktu manusia akan dihisab. Semua ayat-ayat ini menunjukkan dekat. Dan ayat yang lain Allah berfirman. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Apakah yang kamu tahu? Apakah yang kamu tahu? Kamu tahu apa? Melainkan kiamat itu pasti hampir dengan kamu. Kata ulama setiap hari dia akan menjadikan ia semakin hampir, semakin hampir. Setiap hari tuan-tuan kita duduk tengok hari-hari berlalu. Ni hari apa? Oh saat ni dah kita hari Sabtu katakan. Oh kita dah hari Ahad. Setiap hari berlalu dia hampir. Hari yang berlalu dia tak jadikan kita jauh. Kerana sifat hari tadi dia ke depan, dia bukan boleh hundur belakang. Tuan-tuan tengok hari itu berjalan macam mana? Ni bulan berapa? Bulan 9. Lepas tu dia berjalan bulan berapa? Bulan 10. Boleh tak undur? Tak boleh. Ke depan. Ke depan tu menunjukkan cepat. Sampai kita tak boleh berundur dalam satu hari. Bila tak kita pakat undur sehari, satu dunia pakat isyaratkan hari Sabtu ni jadi hari Jumaat. Semua pemimpin dunia duduk, kita bincang. Kita lewat sikit hari ini. Kita bincang. Dan jam pun kita panjanglah 24 jam, jadi 42 jam. Biar manusia hidup lama sikit. Baik, umur-umur manusia pun kita pakat dengan jabatan pendaftaran ubah belaka. Siapa umur 60 tukar je umur 6 tahun je. Biar lambat sikit mati. 6 tahun, 7 tahun.
Jadi semua hari ni umur apa? 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Kita ubah tu semua. Apakah dia akan mengubah hampirnya kiamat? Dekatnya kiamat? Tidak. Semua tetap menjadikan hari-hari kita makin dekat, makin dekat. Esok dekat lagi, lusa dekat lagi, dekat. Apa yang kita lihat tentang hari-hari yang dah berlalu, melainkan ia bergerak begitu pantas. Lebih pantas daripada apa kita bayangkan. Tuan-tuan tengoklah bergerak umur tuan-tuan pun tahu. Tuan-tuan tengoklah pergerakan hari, pergerakan bulan. Semua pergerakannya begitu pantas. Jauh lebih pantas daripada manusia mencipta kenderaan paling pantas. Ini kereta api paling pantas, 400 km sejam. China buat 800 km sejam. Ni ada nak buat 1000 km sejam. Buatlah laju. Laju lagi umur kita berjalan. Laju lagi. Kita buat kenderaan terpantas, supersonik. Dengan kelajuan cahaya. Bukan lagi bunyi, cahaya. Tetapi waktu yang bergerak lebih cepat pada pergerakan cahaya. Akhirnya berjalan celik 70, 80. Tak boleh berundur oleh sedikit. Tetapi kalau kita tengok dengan ciptaan-ciptaan moden, patutnya waktu kita dimat. Dulu kita masak pakai dapur arang, dapur tiup. Pakai mulut sampai hitam seluruh badan, muka. Hari ni dapur gas. Hari ni dapur tekan. Dulu masak nasi, tanak nasi. Pakai kayu api. Hari ni tekan, siap nasi. Mesin basuh dulu pakai tangan. Pakai tangan ketuk atas, simen pakai janggut. Hari ni semua auto cepat. Tapi tetap masa tu tetap tidak menjadikan kita ada masa banyak. Patutnya masa jadi banyak lagi. Dulu kan dengan mak kita basuh sendiri, masak, semua jenis tradisional, rasa macam masa terlambat sikit. Hari ni semua auto, rasa macam makin cepat waktu. Makin cepat. Begitulah bagaimana sifat kiamat itu hampir dengan kita. Dan itu Allah menyatakan azifatil azifah. Hampirnya kiamat. Tidak ada yang mampu mengubahnya. Laisalaha min dunillahi kashifah. Tiada seorang pun yang berkuasa untuk mengetahui bila. Untuk mengetahui tempohnya. Tapi bersedialah kamu semua. Waktu ini Allah nak beritahu kiamat tu dekat. Cepat. Pantas kiamat tu. Tapi tak ada orang boleh tahu. Dia cepat dia, tidak ada yang mengetahuinya. Dalam ayat ini Allah berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah sahaja yang mengetahui bila kiamat. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, la yujalliha liwaqtiha illa hu. Tidak akan dapat menzahirkan bilanya berlaku kiamat melainkan Allah Ta'ala. Baik, perkataan kashifah di sini dengan makna yang lain. Tadi laisalaha min dunillahi kashifah memberi maksud tidak ada yang dapat menyingkapkan tarikh waktu yang tepat tentang kiamat. Itu yang Allah. Yang kedua memberi maksud ai laisalaha nafsun qadiratun ala kashfiha. Idza ghashiyat al-khalqa bisyada'idiha wa awaluha bisyada'idiha wa awaliha ghairullah. Iaitu bila mana berlakunya kiamat, tidak ada yang dapat mengangkat segala kesukaran kiamat melainkan Allah. Tetapi kiamat ini masing-masing ada kesukaran tersendiri. Mengikut amalan masing-masing. Sebagian mereka Allah Ta'ala ringankan, hilangkan kebimbangan huru-hara kiamat. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran. La khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah bimbang, mereka tak pernah takut. Di mana Allah sebut dalam surah Yunus ayat 62 dan 63. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah wali-wali Allah itu. Bahawa mereka ini tidak akan bimbang, tidak akan ditimpa dengan perasaan takut. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang yang beriman dan adalah mereka itu orang bertakwa. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. 62 dan 63 surah Yunus. Kata Allah, wali-wali Allah itu kekasih Allah, tiada kebimbangan, tiada ketakutan. Jadi pada hari kiamat kelak. Bimbang tak ada, takut tak ada. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa kepada Allah. Iman dalam hati mereka, takwa secara terjemahan fizikal mereka. Buat apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah larang. Iman tu dalam hati, percayaan mereka. Manakala takwa itu terjemahan fizikal. Dan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Orang ni Allah hilangkan ketakutan.
Dan sebahagian mereka yang diberikan sedikit ketakutan. Sebahagian mereka diberikan ketakutan yang banyak. Terlalu banyak ketakutan. Maka semua keadaan ini tidak ada yang boleh melepaskannya melainkan Allah. Tidak ada yang boleh mengurniakannya melainkan Allah. Maka ini juga maksud laisalaha min dunillahi kasyifah. Pada hari itu tidak ada penyelamat. Dengan bahasa terjemah mudah. Kata kasyifah ni penyelamat. Tak ada yang berkuasa. Dan ayat ini juga memberi maksud tidak ada yang tahu tentang bila kiamat. Ada dua makna. Makna pertama, tak ada orang tahu bila kiamat berlaku. Memang kiamat itu pasti berlaku. Bila? Urusan Allah. Yang kedua, bila mana kiamat itu berlaku, tidak ada yang berkuasa melepaskan sesiapa. Jangan haraplah mak kita. Jangan haraplah ayahanda kita. Jangan haraplah orang yang berkuasa. Pemimpin, tak ada orang boleh tolong. Masing-masing hari itu nafsi-nafsi, diriku-diriku. Atau itulah ungkapan Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam. Bila berlakunya kiamat, mereka berkata nafsi-nafsi, diriku-diriku. Dan mereka berkata salim-salim. Ya Allah, selamatkan aku, selamatkan aku. Dia takut. Kerana Allah Ta'ala ketika mana berlakunya kiamat, Allah tidak pernah murka sebagaimana murka Allah pada hari itu. Maka semua tunduk membisu. Semua tunduk tidak berkata-kata. Hatta para Nabi yang terpilih. Untuk satu tempoh yang lama, sebagaimana kita sebut, barulah Allah izinkan pemberian syafaat uzma, syafaat terbesar. Menyegerakan hisab. Tapi dalam tempoh menunggu, yang disebut dalam hadis dan asar, selama 50,000 tahun tunggu. Dengan penuh ketakutan. Hadis yang lain disebut ada yang mengharungi peluh. Dia takut tadi sehingga berpeluh seluruh badannya. Seluruh badannya peluh sehingga sebahagian mengharungi peluh sehingga buku lali, ada sampai ke lutut, ada sampai ke pinggang, ada sampai ke lubang hidung. Ke hidung ni. Dia ketakutan mereka. Berpeluh. Tuan-tuan, kita kan kalau takut berpeluh kita. Berpeluh. Tapi setakat ni kat dunia takut macam mana pun kita peluh. Peluh ketakutan. Taklah siapa banjir. Taklah siapa banjir. Ni bayangkan peluh tadi diharungi peluh dia. Dengan keadaan matahari sejengkal di atas kepala. Kepanasan dia. Setengah ulama melihat pada makna zahir, setengah ulama melihat kepada kepanasan umpama sejengkal matahari atas kepala. Contoh bila kita terdedah dengan matahari, automatik kita akan berpeluh. Contoh duduk tengah matahari tengok peluh tak peluh? Peluh. Makin lama makin rejak peluh. Basah peluh. Ini kan kalau jarak matahari cuma sejengkal atas kepala. Begitu kedahsyatan. Sebab itu Allah Ta'ala suruh fikir keadaan kedahsyatan ini. Contoh, apa pun musibah malapetaka kat dunia tak sehebat malapetaka hebatnya akhirat. Kat dunia ni kita cerita tsunami, kita even buat filem-filem yang menakutkan. Hebat lagi kiamat yang Allah Ta'ala akan jadikan ataupun Allah Ta'ala akan ciptakan atau kita sebut yang akan berlaku kepada manusia. Itu jauh hebat. Sehingga semua Nabi-Nabi ingat benda itu penting. Kemudian kata Allah Ta'ala, afamin hazal hadisi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Bagaimana kamu mengingkari kebenaran Al-Quran? Lalu kamu kata peliklah Al-Quran ni. Pelik. Pelik dia kat mana? Buktikan. Pertama pelik mereka tadi, betul ke ini daripada Allah? Bukankah ini daripada Nabi Muhammad? Lalu Al-Quran dah cabar mereka. Bahawa Nabi Muhammad SAW tidak bercakap melainkan dengan wahyu. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pandai menulis, tidak pandai membaca. Mereka tahu benda itu. Ummi. Dan mereka mengetahui bahawa Nabi SAW tidak pernah belajar dengan mana orang Rom dan Parsi. Ada sebagian menuduhnya belajar pada Rom dan Parsi. Bahkan bila Allah mencabar mereka bawa datang Al-Quran. Dan dakwaan mereka itu mereka juga tak mampu. Untuk mendatangkan ayat seperti itu. Bahkan Allah menyebut tiada percanggahan dalam Al-Quran. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Quran ini bukan dari Allah, kamu akan jumpa pertentangan yang banyak. Lihat, Allah pelihara Quran daripada mula diturunkan sampai hari ini tanpa berubah oleh satu huruf. Tanpa berubah satu huruf. Daripada zaman Nabi SAW sampai hari ini tanpa berubah satu huruf. Dipeliharanya Al-Quran. Sebagaimana Allah sebut, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pelihara. Tentang mana-mana perbuatan manusia, benda manusia buat, dia pasti berubah. Dia pasti akan berlaku perubahan yang jelas. Rosak maklumat dan sebagainya. Kita tak jumpa seorang karang buku sampailah nilai ilmu
nilai tulisannya sampai 1400 tahun. Tidak ada. Ini Al-Quran. Buku wahyu atau kitab wahyu. Yang dikumpulkan, yang kita dah sebut sejarah pengumpulan Al-Quran. Yang Allah wahyukan, kemudian ditulis dan dikumpulkan. Semenjak zaman Nabi SAW sampai hari ini. Tidak ada satu pun ayat yang dipinda atau diubah. Tak ada satu pun. Bukan dalam akidah kita. Siapa yang mengatakan dalam Quran itu ada ayat yang kurang ataupun ada ayat yang tambah, maka dia menjadi kafir secara ijma' para ulama. Kerana tak ada, itu cuma dakwaan. Semua Al-Quran tadi lengkap. Sebagaimana lengkap penurunannya zaman Nabi SAW sehingga zaman kita. Dan demikian juga kandungannya daripada Allah. Lalu Allah kata, afa min hadzal hadisi ta'jamun. Apa yang kamu nak ingkarkan Al-Quran ini? Benda yang kamu kata aneh, pelik Quran. Kat mana pelik dia? Contoh kadang-kadang bila seorang tidak mahu menerima kebenaran, mereka kata pelik lah. Ya ke macam tu? Pelik lah. Baik kamu kata duk pelik-pelik. Boleh baca? Al-Quran bukan datang satu bahasa yang tak ada orang bercakap bahasa itu. Tak ada. Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang penuturnya sentiasa bertambah saban tahun. Allah jadikan bahasa Arab ini bukan sekadar ada penuturnya. Pada zaman ia diturunkan, ada bangsanya. Pada zaman ia diturunkan. Bahkan Allah jadikan bahawa bangsa yang diturunkan Quran itu kekal. Bangsa Arab itu kekal sampai sekarang. Dan penutur bahasa Arab itu juga akan bertambah. Contoh dulu kita cerita orang Arab cakap Arab. Kemudian kita lihat bila penyebaran Islam berlaku. Berlaku ke Asia Tengah. Berlaku pada Asia Tenggara. Berlaku pada Asia Kecil. Berlaku kepada seluruh dunia. Akhirnya mana-mana bercakap Arab. Makin lama, makin bertambah orang bercakap Arab. Maka ini diakui oleh PBB sendiri tentang di antara bahasa yang paling ramai yang bertutur di dunia dan perkembangannya ataupun disebut dia punya perkembangan bahasa paling pantas ialah bahasa Arab. Dengan kemasukan orang Islam di Eropah, mereka belajar bahasa Arab. Mereka bercakap bahasa Arab. Mereka bersungguh. Ini orang-orang yang di Eropah, di Amerika. Bila mana mereka masuk Islam, antara apa yang mereka buat, mereka belajar bahasa Arab. Kita belajar juga bahasa Arab. Lepas tu, pas minggu hilang kelas. Sebab kita dah lama Islam. Dah lama Islam. Tak apalah. Dah ada ustaz boleh terjemah kita tu. Ni yang baru masuk Islam di Eropah, apa mereka buat? Belajar bahasa Arab. Bertutur bahasa Arab. Mereka tak nak lagi bertutur bahasa Inggeris. Nak bertutur bahasa Arab. Bahasa ini bukan sekadar saya katakan bangsanya Allah kekalkan sebagai bentuk penjagaan Al-Quran. Bahkan Allah jadikan penuturnya lebih ramai lagi. Untuk menunjukkan Al-Quran ini benar dari Allah. Kalau orang dulu yang cakap Arab tak jumpa benda salah, baik yang sekarang yang pandai cakap Arab, carilah salah kat mana Al-Quran. Salah kat mana Al-Quran? Baik nahunya, gramarnya, balarahnya, maknanya, secara ilmu cari kat mana kesilapan Al-Quran. Allah terus cari. Kalau ia benar bukan dari Allah, pasti kamu akan dapati pertembungan ilmu di dalamnya. Perselisihan di dalamnya. Tanaqudat. Berlaku clash antara setiap ayat. Ini mukjizat Al-Quran yang kita sebut tadi yang bertutur bahasa Arab bertambah. Kalau kita sebut orang Arab ada 300 juta. Orang Islam seluruhnya ada 2 bilion. Ni Arab saja yang boleh cakap Arab 300 juta. Campur semua negara Arab. Saudinya, Yamannya, Kuwaitnya, Mesir, siang-siang 300 juta. Jumlah mereka orang Arab. Baik, campur yang bukan Arab. Yang ada lebih kurang 1 bilion, 1.7 bilion. Yang membentuk 2 bilion umat Islam. Yang sebahagian mereka mula belajar bahasa Arab. Yang saya dah sebut, jumlah penghafal Quran sahaja ada 200 juta orang umat Islam. Yang menghafal Quran, 200 juta. Daripada jumlah semua 2 bilion. Ini satu kajian disebut, statistik tentang jumlah umat Islam yang hafal Quran. Bukan kita tengok secara rawak, tahfiz. Ni di Palestin baru-baru ni dibuat satu ihtifal. Mengeluarkan hampir 1000 hafiz Quran. Dan satu program tahfiz Quran. Melahirkan 1000 hafiz Quran. Artinya ni Palestin yang negeri wara yang diserang setiap hari sempat ni. 1000 lebih. Negara-negara lain yang setiap tahun mengeluarkan hufaz Quran. Di Pakistan saja setiap tahun mengeluarkan 80,000 hafiz hufaz Quran. 80,000. Setiap tahun keluar 80,000. Bayangkan berapa ratus juta yang hafal Quran. Kerana Al-Quran itu mukjizat. Maka yang kamu heran tu kat mana Quran ni? Secara hafazannya dihafal, yang kita dah sebut. Tak ada buku pun yang dihafal kat dunia ni. Sedap mana pun buku, tak hafal buku tu. Tapi Quran orang hafal.
Tuan-tuan baca buku paling sedap sekali, buku apa dulu? Buku paling sedap sekali, Senja Kala. Kau zaman saya ambil sastra lah. Tu, tuan-tuan muda lagi mungkin tak sempat tu. Ni orang tua macam saya ni baca Senja Kala, ambil sastra. Novel Hari Kemerdekaan. Baca apa nak dapat sastra nombor 1? A. Tuan-tuan kita ingatlah story jangan cerita, tapi kita tak boleh hafal. Hafal dari A sampai Z tak boleh. Tapi berbeza dengan Quran. Allah sendiri menyebut walaqad yassarna lil Quran fahal min muddakir. Kami jadikan Al-Quran itu sifatnya mudah untuk dihafal. Tak ada kau nak fikir kenapa jadi macam tu? Dalam even kita bahasa Melayu, kalau kita hafalnya apa? Hafal lagu je. Kalau kita hafal bahasa Melayu, kita mungkin hafal lagu. Kita tak hafal novel, kita tak hafal cerpen. Kita cuma faham jalan cerita. Kalaupun kita hafal lagu, dia lagu sikit-sikit sebab dia pun tak banyak rangkap dia. Pun tak ingat, kadang-kadang penyanyi-penyanyi yang dah tua tu undang balik, pasal tengok skrip tak ingat. Tak ingat, akhir mulut je bunyi, tak ingat. Al-Quran sifatnya saya katakan, apakah dorongan yang menjadikan manusia menghafalnya? Agak-agak apa dorongan menghafal? Berarti kalau kita tanya orang Islam ini, paling tidak dia hafal surah Fatihah, paling tidak. Lalu kalau ditanya orang Kristian, apakah verses yang dihafal? Sebut satu verses yang dihafal, tak akan jumpa. Kalau orang Islam paling kantoi pula, Fatihah ingatlah. Fatihah ingat sebab apa? Setiap kali mati Al-Fatihah ingat. Kalau pun tak semayang, Fatihah ingat. Al-Ikhlas pun ingat. Maksud dia hafaz. Itu belum cerita orang betul-betul yang menghafal Quran. Yang mungkin tak pandai cakap Arab tapi hafal Quran. Anak-anak kita. Dia tak pandai cakap Arab, dia ajar hafal Quran dulu. Dia ajar baca Quran. Yang baca Quran dia macam orang Arab baca. Tapi kalau cakap Arab tak faham. Lihat sifat Quran bagaimana Quran dimudahkan. Dalam keadaan dia tak faham bahasa Arab. Tapi Quran tu lain, dia mukjizat. Kalau kita nak belajar bahasa lain, nak apa? Kena faham dulu bahasa tu, kemudian kita hafal. Tapi tidak dengan Al-Quran. Tak perlu kita faham dulu bahasa Arab untuk hafal Quran. Tak perlu ngaji bahasa Arab sampai pandai-pandai buat hafal Quran. Anak-anak kita buta bahasa Arab tapi boleh hafal Quran. Kenapa? Kerana Al-Quran tu mukjizat. Yang kamu hairan Quran ni kenapa? Maksud hairan di sini bukan kerana ajaib Quran. Hairan dengan maksud dia nak menafikan Al-Quran. Allah kata pelik. Lalu Allah kata, afa min hazal hadisi ta'jabun. Quran seperti ini kamu nak tunjuk rasa pelik kamu. Rasa aneh kamu untuk tidak menerimanya. Wa tadhakun. Dan kamu mempersendakannya. Wala tabkun. Kamu tidak menangis ketika mana baca Quran. Yang di dalamnya ada amaran. Dalamnya ada peringatan. Bagaimana ahli neraka yang dibakar. Bagaimana jeritan ahli neraka. Bagaimana nikmat ahli syurga. Bagaimana keadaan-keadaan orang yang mempersendakan Allah dan hari akhirat. Bagaimana keadaan mereka kelak di hari kiamat. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Wa qila lahum dhuku azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Setiap kali mereka cuba melepaskan diri mereka untuk keluar daripada api neraka, mereka dikembalikan semula ke dalam api neraka. Lalu dikatakan kepada mereka, rasakan azab yang dahulu kamu tak percaya. Diriwayatkan ahli neraka ni dirantai dengan rantaian neraka. Lalu mereka ingin keluar daripada neraka. Lalu mereka memanjat. Kerana mereka dibakar dalam jurang neraka. Lalu mereka memanjatnya. Sampai mereka hampir ke satu tempat yang tinggi. Lalu direntak dan disentak rantai yang mengikat kaki mereka. Lalu tercebur kembali mereka. Bayangkan keadaan itu. Patutnya kamu baca Quran datang rasa gerun, takut. Bagaimana hari seumpamanya. Ini kamu persendakan, kamu ketahui. Nanti kamu akan rasa azab yang akan dijanjikan. Kata Allah. Wa antum samidun. Kamu dalam keadaan sombong. Kata Allah sebut perkataan samidun. Kamu lupa dan sombong. Lalu kita pun tanya tuan-tuan, mana ruang sombong kita kat dunia yang kita rasa kita layak sombong? Tuan-tuan nak sombong ke mana? Cuba muhasabah diri untuk melihat mana justifikasi kita ataupun di mana keabsahan untuk kita sombong kat sini. Nak sombong sebab kita kuat, kita akan tua. Nak sombong sebab kita sihat, kita akan sakit. Nak sombong dengan nyawa, dengan umur dan usia kita, kita akan mati. Kita kat mana ruang kita nak sombong tu beritahu. Kat mana ruang? Kita rasa, oh saya hebat. Tentang kita sakit, kita tua, kita mati. Nak sombong ke mana? Akhir hidup dalam tanah. Masuk dalam tanah siapa pun tak peduli. Walau dulu gelaran Tung Tan Sri. Walau dulu gelarannya Sultan dan Agung. Siapa peduli?
Siapa peduli sultan-sultan yang dah mati? Siapa peduli? Siapa yang pergi tempat sultan-sultan yang dah mati? Agung-agung yang dah mati? Maharaja-maharaja yang dah mati? Sultan sombong dia kat mana? Tak ada sombong. Kan itu bila ada seorang khalifah namanya Mu'tasim. Yang dikenali sebagai khalifah paling gagah dalam kerajaan Abbasiyah. Gagah. Ni jenis kalau tikam pun tak lut. Dia amat kuat, gagah. Anehnya pada usia 30 tahun dia mati. Sehingga dia berkata, kalau aku tahu kehidupan seperti ini. Duk ingat gagah-gagah lambatlah mati. Akhirnya dalam usia 30-an dia meninggal dunia. Datang sakit. Dia kata, kalaulah aku tahu kehidupan secepat ini. Kita kan kadang-kadang rasa macam dah tak sempurna. Rasa dah jawatan tinggi, duit banyak. Tiba-tiba datang kematian. Macam tu dia hidup. Ya macam tu. Baru dilantik jadi CEO. Baru dilantik. Baru siap rumah. Tak terima nak kunci lagi. Mati dah. Begitu dia hidup. Ya begitu hidup. Tuan-tuan ingat hidup ni macam mana? Kita baru nak terima cucu pertama. Matilah kita. Kita baru nak akad nikah. Matilah kita. Kita baru nak sign projek. Matilah kita. Secepat itu. Baru nak pergi meeting. Dah terempas kapal terbang kita mati. Kita hidup secepat itu. Baru planning nak pergi kenduri kahwin. Mati. Jalanan. Bila kita melihat ruang-ruang hidup macam tu, mana sombong kita? Kat mana kita nak sombong? Nak sombong ketika naik helikopter? Banyak mana helikopter yang terhempas? Nak sombong ketika mana naik kapal terbang? Pesawat pejuang? Banyak mana pesawat pejuang terhempas? Nak sombong kerana badan kita sihat? Ramai mana orang berlari, tiba-tiba di panah peti. Fenomena berlari di panah peti ni banyak berlaku. Punya jogging, mati sebab panah peti. Bukan sebab kecil manis, panah peti. Begitu simpelnya hidup. Tuan-tuan, hidup ini, kata ulama, ad-dunya sa'ah, faj'alha ta'ah. Dunia ini cuma satu saat. Maka jadikan satu saat itu untuk taat. Saat je kita tuan-tuan tak lama, sesaat. Baru bercita-cita, baru berangan-angan, datang kematian. Baik cepat-cepat kita bersegera untuk taat. Sebab itu Allah suruh kita bersegera buat taat. Sebab hidup ni tidak menjanjikan kita lama. Tak janji lama. Kita je rasa lama. Semua kita ni rasa macam panjang umur. Kalau kita ni agak-agak esok hidup. Kita dah janji minggu depan. Mana minggu depan pun hidup lagi. Padahal kita esok pun, bukan kata esok, detik akan datang pun. Kita tak tahu hidup ke mati. Tapi begitu kita dilalaikan dengan hidup. Sehingga kalau kata apakah awak jamin esok awak hidup? Saya rasa hidup lagi sebab minggu depan ada mesyuarat sekolah. Minggu depan tu ada sekian-sekian. Kita dah rancang sekian. Tetapi kematian dia mendatangi, mendahului apa yang kita rancangkan. Apa yang kita angan-angankan. Apa yang kita cita-citakan. Sebab itu bila Allah menyuruh, antum samidun, kamu nak sombong ikut mana? Cuba beritahu. Yang saya katakan kalau kita muhasabah secara jujur, kat mana ada ruang kita boleh sombong? Cuba beritahu, kat mana? Sedangkan kematian menunggu kita. Malaikat dah berkeliaran di rumah kita. Ada seorang sahabat kita. Bila dekat nak mati. Ini sahabat karib kita. Dia kata, dia beritahu ke anak-anak beranak. Saya dah tengok malaikat semua kat luar rumah. Berapa minggu sebelum dia meninggal dunia. Dah tengok malaikat keliling rumah. Nak beritahu hampir mati. Dekat. Kita macam tu, cuma Allah tak buka lagi hijab. Sampai waktunya kita mungkin nampak benda macam dia nampak. Dah hampir dah malaikat dah keliling rumah dah, tunggu masa. Menunggu masa, kita mati. Jadi kita tak ada ruang sombong. Yang nama Abu Jahal yang rasa kuat dulu dah mati lah. Yang nama Abu Lahab yang rasa gagah dulu duk lawan Nabi SAW dah mati lah. Yang nama Namrus, yang nama Fir'aun, yang sebutlah nama-nama yang hebat, semua tak ada. Semua tak ada. Dan kita akan mengulangi, menunggu giliran kita. Tak dengar orang mati, jangan rasa, siang dia mati. Apa orang ingat tak mati ke awak? Kita tunggu giliran kita. Menunggu waktu kita. Tidak lebih pada itu. Cuma dia pergi dulu, nanti kita menyusul. Lihat para sahabat yang tak pernah lalai. Bila datang saja kematian, mereka menyatakan, antumus sabiqun, wa nahnu insya'allahu bikum lahikun. Kamu pergi dulu, kami akan menyertai kamu. Bahkan mereka kata, imdau fanahnu bil athar. Pergilah, kami akan ikut. Mereka tengok jenazah pada usungan, mereka kata, pergilah, kami akan ikut. Bukan ikut ke kubur, kami tu ikut akan mati. Sebab itu dia syiar kita, sentiasa ingat. Lepas tu kita nak sombong pun tak berani. Tak boleh nak sombong dengan apa yang kita ada, Allah boleh ambil. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, rawatlah segala
kesombongan, kejahatan tadi, fasjudu lillahi wa'budu. Maka sujudlah kepada Allah, wahai sekalian orang beriman, sebagai tanda syukur atas hidayah yang Allah beri. Sujud. Tuan-tuan, sujud ini ialah tanda kita bersyukur pada Allah. Bukan kita sujud supaya rezeki kita murah. Bukan kita sujud supaya kita panjang umur dan sebagainya. Kerana semua benda itu akan berlaku pada semua orang mati. Tapi sujudlah bersyukur kerana Allah beri hidayah. Sujud. Sujud kita kerana bersyukur Allah beri hidayah. Suatu yang amat mahal. Amat mahal. Kemudian kata Allah, wa'budu. Perkataan wa'budu di sini maksudnya ai akhlisu wa wahidu. Ikhlaslah dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlaslah. Dan ayat penama ini bila Rasulullah baca, kita dah sebut pada mukaddimah surah An-Najm. Surah ini ialah surah yang ada ayat sajdah pertama diturunkan di Mekah. Dan ketika mana turun ayat ini, Rasulullah baca, Rasulullah sujud, dan seluruh manusia sujud, dan jin sekali sujud. Melainkan 2 orang yang tak sujud. Dia sebut 2 orang yang degil yang tak nak sujud. Yang kedua dia mati dan kufur. Artinya hebatnya Al-Quran. Waktu baginda sallallahu alaihi wasallam membacanya, maka semua sujud. Semua sujud dan tunduk. Akan kehebatan Al-Quranul Karim. Maka begitu Allah ajar kita. Betul, lepas Allah menyebut tentang dekat kiamat, maka kita orang beriman yang dah dapat hidayah, Allah suruh kita bersyukur. Syukur. Syukur yang tak mampu kita bersyukur sebenarnya. Nikmat ini bukan nikmat yang boleh kita beli dengan harga, dengan harta kita ada. Nikmat apa? Iman ini. Oleh kerana kita dah dapat iman, maka ikhlaskanlah ibadat kita pada Allah. Yang iman dah comel dah ada, tapi ibadat pula tak ikhlas. Rugilah kita. Kita sudah mendapat satu nikmat yang tak boleh dibeli dengan berapa pun harga kekayaan kita ada kat dunia. Kerana ini pilihan Allah, iman. Maka buktikan penghargaan iman tadi dengan cara ikhlaskan beribadat pada Allah. Kan dengan ikhlas saja iman itu terjaga dan iman itu punya nilai di sisi Allah Ta'ala. Wallahu bisawab. Assalamualaikum.